Subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatihi haitsu qala 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, terlebih dahulu sebelum saya meneruskan ucapan khutbah Jumat pada hari ini, daripada atas mimbar Masjid Batu yang barakah ini di kawasan Parlemen Permatan Pauh ini, saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh sidang Jumat sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitulah dengan cara sama-sama kita menjunjung dan melaksanakan segala titah perintah Allah. Di samping itu, marilah wahai saudara-saudaraku sekalian, sama-sama kita berazam dengan sesungguh-sungguh keazaman hati kita untuk tidak melakukan segala larangan-larangan dan tegahan-tegahan Allah, karena sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Di kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini, marilah sama-sama wahai saudara-saudaraku sekalian, kita memberi perhatian dan pengamatan kepada sepotong ayat Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat yang dibacakan tadi adalah ayat yang ke-41 daripada surah Taubah. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita yang mengaku beriman ini dengan perintahnya, infiru, berangkatlah oleh kamu semua, ataupun keluarlah oleh kamu semua wahai orang-orang yang beriman, khifafan wa thiqala, sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang senang ataupun dalam keadaan yang susah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman seperti kita semua akan keluar daripada rumah dalam keadaan khifafan, ringan ataupun senang, wa thiqala, ataupun dalam keadaan berat ataupun susah. Untuk apa? Wajahidu, dan berjihadlah. Jelaslah kepada kita di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang mengaku beriman seperti saudara-saudara sekalian untuk berjihad, untuk berjuang bersungguh-sungguh. Suruhan agar berjihad dan berjuang bersungguh-sungguh ini berjuang dengan apa? Yang pertamanya kata Allah, bi amwalikum, dengan harta benda kamu, dengan uang ringgit yang ada pada kamu, dengan emas perak yang ada pada kamu, dengan dirham ataupun dinar yang ada pada kamu, dengan rial yang ada pada kamu, dengan US dollar yang ada pada kamu. Bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dan diikuti oleh Allah perintah agar berjihad dengan jiwa raga kita, dengan tenaga kita, dengan jasad kita, keluar ke medan juang ataupun ke medan jihad. Lalu dirangkai ayat
tersebut dengan kata Allah fi sabilillah, pada jalan Allah. Jihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan besar yang Allah Taala perintah dengan mengorbankan harta benda, wang ringgit, tenaga dan jiwa serta darah dan diri kita, berjuang pada jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu kata Allah adalah terlebih baik bagi kamu sekiranya kamu semua mengetahui. Shadaqallahul azim. Tanggal 3 April yang lalu, yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia telah membuat pengisytiharan dan pengumuman pembubaran parlemen. Dan insya Allah esok hari penamaan calon, maka umat Islam, terutamanya bangsa Melayu yang beragama Islam yang beriman di Malaysia, mesti merasa diri mereka terpanggil untuk menyambut perintah Allah dalam ayat tadi, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah, keluarlah daripada rumah kamu, sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan yang berat. Maka saya selaku khatib yang diamanahkan untuk menyampaikan khutbah pada hari ini, menyeru kepada segenap lapisan masyarakat, rakyat dalam negara Malaysia, melalui mimbar Masjid Batu di kawasan Parlimen Permatan Pauh ini, untuk Anda menunaikan tanggung jawab sebagai seorang rakyat dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlemen. Maka orang-orang yang beriman seperti kita wajib keluar pada hari pembuangan undi. Dan undi ataupun pangkah yang bakal diberikan oleh Anda tidak lain dan tidak bukan, mestilah berasaskan kepada firman dan perintah Allah dalam ayat tadi, fi sabilillah, pada jalan Allah. Parti Islam Malaysia PAS dengan kepimpinan saf ulamanya, dengan persetujuan Majlis Syura, telah bersetuju untuk memilih yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi calon parlemen bagi kawasan Parlemen Permatan Pauh. Ini adalah merupakan persetujuan daripada saf kepimpinan melalui tahaluf as-siyasi yang terdapat di dalam syariat Islam, melalui tahaluf as-siyasi yang terdapat di dalam syariat Islam dan di dalam politik Islam. Islam mengizinkan kita untuk membuat pakatan politik. Justru itulah saf kepimpinan ulama mengerahkan pemikiran mereka yang berasaskan kepada landasan-landasan ilmu Islam yang diambil dari nas daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, telah bersama dalam tahaluf as-siyasi. Maka persepakatan itu bersetuju untuk memilih yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi calon Parlemen Permatan Pauh, dan menjadi kewajiban kepada setiap individu umat Islam yang mengaku beriman dalam kawasan Parlemen Permatan Pauh khususnya untuk memberikan pangkah ataupun undi mereka kepada beliau. Walaupun tuan-tuan telah pun digemparkan dengan satu isu di mana calon yang telah dikemukakan oleh pihak Barisan Nasional dan UMNO untuk dipertandingkan di kawasan Parlemen Permatan Pauh ini, yang terdiri di mana saudara Dr. Mazlan. Bagi orang-orang PAS sudah mengenali siapakah Dr. Mazlan, yang dahulu adalah merupakan salah seorang aktivis perjuangan Islam di Pulau Pinang dan di seluruh negara. Tetapi oleh karena beliau telah keluar meninggalkan jamaah kita, jamaah yang dipimpin oleh para ulama Islam, keluar daripada saf perjuangan Islam, walaupun ia telah dibariskan oleh Barisan Nasional untuk berdepan dengan calon daripada Pakatan Rakyat, menjadi suatu kewajiban kepada Anda, wahai
sampai pengundi-pengundi di kawasan Parlemen Permatang Bau untuk memenangkan calon Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim, insyaallah. Sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di kesempatan yang amat berkah ini juga, saya sebagai seorang saudara kepada Dr. Mazlan, sebagai seorang kenalan kepada Dr. Mazlan, menyeru kepada beliau melalui media yang cukup mulia dalam adab Islam, media Minbar, menyeru kepada Dr. Mazlan untuk kembali ke pangkuannya. Masa masih belum terlewat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo wahai saudaraku Dr. Mazlan, ayo wahai kekandaku Dr. Mazlan, moga-moga media khutbah melalui mimbar Masjid Batu kawasan Parlemen Permatang Bau sampai kepada anda, insyaallah. Karena untuk makluman sidang Jumaat sekalian, khutbah yang sedang saya sampaikan ini sedang direkam oleh Pinang TV yang akan disiarkan seantero dunia pada petang ini juga, insyaallah. Dengan teknologi maklumat yang serba canggih di zaman modern yang canggih ini, saya harap message ini sampai kepada abang saya, kekanda saya, saudara saya Dr. Mazlan, untuk membuat keputusan menarik diri daripada menjadi calon Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang, insyaallah. Kita menerima saudara, kita mengharapkan kerja saudara, kita mengharapkan kebolehan saudara, kita sayang kepada saudara, kita tidak sanggup saudara menghadapi fitnah sebagaimana fitnah yang telah pun dihadapi oleh yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah menyertai UMNO dan Barisan Nasional satu ketika dahulu. Sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jangan ingat, pilihan raya ini merupakan perkara main-main, perkara seronok-seronok, syok-syok sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa undi anda mungkin rahsia pada pandangan manusia, tetapi tidak menjadi sebarang rahsia bagi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pada dunia ini kita pandai berbicara dan bertutur, menggunakan nikmat kepetahan lidah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdolak-dalik dalam apa sahaja. Tetapi ingatlah firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Yasin, yang saya yakin ramai daripada kalangan kita, segenap lapisan masyarakat umat Islam di Malaysia, warga emas, tua, muda, remaja dan anak-anak, sering membaca surah Yasin pada malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu ta'ala. Hari ini kata Allah, al-yawm, pada hari ini. Hari apa? Hari akhirat nanti di hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Akan tetapi kata Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan menjadi saksi di hadapan kami. Jari jemari manusia akan menjadi saksi di hadapan kami. Jari telunjuk, jari telunjuk ini yang digunakan ketika mengangkat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap salat ataupun sembahyang kita menyaksikan keesaan Allah, menyaksikan kerasulan Muhammad SAW. Jari ini juga akan digunakan untuk memegang pen dan memangkah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri, saya berpesan kepada sidang Jumaat Senin, saya berpesan kepada staf kepimpinan masyarakat yang hadir pada hari ini, kerana melalui media mimbar pada hari ini saya nampak wajah tuan-tuan, wajah pemimpin-pemimpin masyarakat, mungkin wajah-wajah bekas-bekas wakil rakyat di kawasan ini. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, renunglah kepada pesan
pesanan dan wasiat Luqman bin Hakim kepada anaknya, kepada putranya, ya bunayya la tu'akhir taubah fa innal mauta ya'ti baghtatan. Wahai putraku, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu melengah-lengahkan taubat. Fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian itu ya'ti baghtatan, akan datang dalam keadaan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Saya berpesan kepada diri saya, ya sabri, wahai sabri, la tu'akhir taubata, jangan sekali-kali kamu melengah-lengah dan menangguhkan taubat. Fa'innal mauta ya'ti baghtatan, sebab mati itu datang secara tiba-tiba. Saya menyeru kepada semua yang sedang mendengar khutbah pada hari ini, ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku sekalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman sekalian, ayyuhal aba, wahai bapak-bapak sekalian, ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian, la tu'akhir taubah, jangan sekali-kali kamu melengah-lengah dan menangguhkan taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena mati akan datang secara tiba-tiba. Dan wasiat ini juga saya pesan kepada kekanda saya dan saudara saya, Dr. Mazlan, yang telah dipilih untuk dicalonkan sebagai calon Barisan Nasional UMNO kawasan Parlemen Permatan Pau. Ya akhi, wahai saudaraku Dr. Mazlan, la tu'akhir taubah, jangan kamu sekali-kali melengah-lengahkan taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena kematian datang tiba-tiba. Bayangkan wahai saudaraku, abang Dr. Mazlan, seandainya dalam kegairahan Anda turun ke medan pilihan raya untuk menyampaikan ceramah-ceramah berkempen untuk menentang Pakatan Rakyat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kamu. Bagaimanakah keadaan kematian saudara pada ketika itu dalam rangka menentang perjuangan yang digariskan oleh para ulama dan Islam itu sendiri? Sidang Jumaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tidaklah bercita-cita dan berangan-angan untuk menyampaikan ucapan khutbah yang panjang lebar. Akan tetapi sebelum saya mengakhiri khutbah yang pertama pada hari ini, ayo pada sekali lagi kita kembali merenung, mengamati ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kamu semua, berangkatlah oleh kamu semua, dalam keadaan senang ataupun susah, payah ataupun sukar, keluar. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah dengan harta benda kamu. Mimbar pada hari ini menyeru kepada setiap yang hadir pada hari ini untuk sama-sama membuktikan kesediaan kita untuk berjihad pada jalan Allah dengan harta benda kita. Pihak pengurusan Masjid Batu dengan kerjasama PAS Cawangan Tok Kanu dan PAS kawasan Parlemen Permatan Pau melancarkan derma jihad pada hari ini. Sumbangan tuan-tuan bolehlah disumbangkan di atas bendera PAS. 3 tempat yang telah diletakkan di pintu utama masjid kita, di sebelah sini, di sebelah sana, dan sebagian atas sana, insyaAllah. Buktikan umat Islam di Permatan Pau, buktikan rakyat Melayu di Permatan Pau memahami dan menyahut seruan Allah, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum, berjihadlah dengan harta benda kamu. Buktikan pada hari ini insyaAllah dengan pilihan ribuan umat Islam yang sedang mendengarkan khutbah, mampu untuk mengumpul dana sekurang-kurangnya 10.000 ringgit untuk digerakkan jentera pilihan raya yang akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam, memberi kemenangan kepada Pakatan Rakyat, dan menyatukan seluruh umat Islam dan bangsa Melayu, khususnya di negeri tercinta Pulau Pinang ini dan di negara tercinta Malaysia ini, untuk membuat perubahan besar, melakukan tsunami pilihan raya, tsunami perubahan, sehingga
insya Allah pusat pemerintahan negara Malaysia di Putrajaya selepas 5 Mei akan datang, akan dipimpin, akan diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang benar-benar beriman, bertakwa, mencuri kepimpinan Islam yang sebenar-benarnya insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala man jahada li i'lani kalimatillahi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur kullal murashahin min hizbil islam والمرشحين من تحالف الشعب في هذه الانتخابات. اللهم انصر كل المرشحين من حزب الإسلام والمرشحين من تحالف الشعب في هذه الانتخابات. اللهم انصر كل المرشحين من حزب الإسلام والمرشحين من تحالف الشعب في هذه الانتخابات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجعل الرعية والرعية والراعي من عبادك المتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة. اللهم اهد أئمتنا فإنهم لا يفقهون. ربنا آتنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير.